Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tujuan saya buat video ni sebab kita dah buat analisis untuk GJ. Okay. Nampak serabut kan? Nampak macam banyak line dengan banyaknya confirmation dan rejection zone dan sebagainya. So, dia nampak serabut. Benda ni dia nampak serabut. Okay. Pertamanya saya buat video ni untuk student saya lah yang sekarang bersama-sama dengan saya mengikuti kelas SNR ataupun kelas BADA. Okay. Okay, baik. So, kita dah buat marking daripada monthly, turun ke weekly, turun ke daily. Okay, ni daily, turun ke H4 dan sebagainya. Okay, itu rentak yang pertama, itu phase yang pertama. Setelah selesai, kita buat marking, apa yang kita cari ialah kawasan yang masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Itu benda yang kedua. Setelah kita selesai mencari kawasan ataupun aras harga yang masih lagi belum berlaku retracement, kita akan buat allocation. Kita akan mencari satu zone yang confirmation dan rejection zone ni, yang mana dekat situ kita tunggu sama ada berlakunya rejection ataupun confirmation untuk kita entry sell ataupun buy. Baik, sebagai contoh. Okay, daripada sini assume kita dia naik ke atas ni. Saya padam jap. So, saya assume dia naik ke atas ni macam ni. Kemudian dia akan turun sekejap. Lepas dia turun sekejap, dia naik balik. And then dia turun balik ke sini. And then dia naik balik. Dia turun balik. Dia naik balik. So dekat sini, jelas boleh nampak yang mana rejection zone ataupun rejection dan juga confirmation zone ni dia boleh jadi dua zone. Dalam zone tu sendiri dia boleh jadi dua zone. Sebagai satu contoh yang jelas untuk H4 punya confirmation dan rejection zone ni, saya dah buat siap-siap dekat time frame M30 yang mana ini adalah zone yang sesuai untuk saya sell. Okay, maknanya macam ni Sekejap Di mana ni benda ni? Okay. So dia naik macam ni, and then sini zone yang sesuai untuk saya buat buy lah, entry buy lah. Okay. Okey, pening kan benda ni kan? Nampak complicated kan? Okey, saya cuba simplify kan. Tapi benda ni untuk orang yang dah ada basic BADA, especially table formula, dia boleh nampak lah. Dia faham konsep asas table formula, dia faham apa itu retracement, dia faham apa itu trending dan sebagainya. So dia boleh bawa benda ni. Okey, dia boleh faham video ni insyaAllah. Okey, so sekarang ini dia punya, sekejap saya tukar ini dia punya wave dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik balik, okey, kemudian dia turun. Okey, tuan-tuan boleh nampak dengan jelas dekat kawasan ni, dekat kawasan ni ada satu RBS yang masih lagi belum berlaku sebarang retracement kat kawasan. Okey, kat kawasan. So dekat sini line ni kan, expectation saya apa yang akan berlaku ialah price akan turun daripada atas ni turun ke bawah sini. Okey, kemudian selepas dia membuat terjunan, insya-Allah dia akan membuat kenaikan macam tu. Okey. Tapi macam mana pun tuan-tuan kena jelas dan faham yang mana dekat sini ada satu lagi RBS yang dia tengah try. Okay. So ada juga kemungkinan yang mana dia hanya akan turun dekat sini sahaja. Okey. Saya tukar warna. Dia hanya akan turun dekat kawasan ini sahaja.
Okey. Seterusnya dia akan terbang naik ke atas. Ada juga kemungkinan yang macam tu, insya-Allah. So ada dua kemungkinan kat sini sekarang. Okey. Okey, apa yang saya nak cerita sekarang? Baik, perhatikan betul-betul. Kita nak test. Macam mana saya nak cakap Sekejap Okey. Ni monthly kan. Sini dia dah ni. So yang ni uptrend. Ni panjang sikit video ni. Okey. Yang ni uptrend. So uptrend kat sini. Yang dekat sini RBS ni, okay, dia telah pun berlaku retracement. Okay. Ini kita nak baca. Cara kita nak baca lah by Bada yang tak seberapa ni, insyaAllah. Cara kita nak baca. So retracement tu telah pun berlaku. Jadi setelah retracement itu berlaku, apa yang akan terjadi ialah pergerakan kembali ke atas. Nampak? Pasal apa? Retracement yang berlaku tu tadi, ni pergerakan retracement ni. Ni. Pergerakan ini merupakan pergerakan retracement. Saya boldkan dia sikit, saya tebalkan dia sikit. Ke bawah ni. Merupakan pergerakan retracement. Okey, baik. Maknanya untuk uptrend ni dia dah selesai. Untuk uptrend dia dah settle. Okey. No more retracement yang akan berlaku untuk uptrend. Okey, so settle kat situ. Okey. Jadi sekarang saya akan padam untuk uptrend. Okay. Right, under right ni kita biarkan kat situ. Okay. Kita fokus pula yang dekat atas ni, yang menurun ke bawah ni. Okay. Di mana dekat sini ada satu point. Okay. Sini ada satu point. Okay. Kita tukarkan dia kepada warna merah. Okay. Kemudian sini ada satu lagi point kat sini. Aras harga. Yes, that's it. Baik. Kalau tuan-tuan perhatikan, retracement masih lagi belum berlaku pada aras harga ini. Itu yang bahaya. Okey. Jadi sekarang ni, bila retracement telah pun berlaku di sini, price kembali meneruskan terjunan ke bawah. Okey. Dan dalam masa yang sama, kita boleh nampak dekat sini dengan jelas bahawa dekat sini masih lagi belum berlaku sebarang retracement. Okey, dekat sini. Ada satu RBS dekat situ. Okey. So sekarang saya punya fokus ialah pada tanda X ni tadi. Okey, pergerakan ke atas itu untuk menaik. Manakala untuk menurun pula, fokus saya adalah di sini. Okey. 14845. Nice. Settle. Okey. So saya ni descriptionkan dia monthly. Yang ni pun monthly. Dan yang ini juga monthly. Okey. Okey. Jadi sekarang ni, kalau kata kita nak aim yang atas ni, dia jauh sangat. Kan? Dia jauh sangat, dia terlalu jauh. So sekarang ni saya aim kalau kata dia naik habis tinggi pun dekat sini lah. Senang. Okey. Saya aim dia dekat situ. Banyak pula lebihnya. Okay. Kita nak tarik resisten pun kita ada kita punya SOP kita, macam mana kita nak tarik resisten
Dan saya yakin tuan-tuan pun jelas yang mana bila mana kita naked chart trader, kita tak boleh nak senang-senang depends on broker-broker yang tak berapa cantik candle ni, kan? Saya trader, saya cakap terang-terang lah benda ni. Macam mana pun bila mana kita mengajar, kita kena pesan benda ni dekat student kita. Bukan sebarang broker kita boleh ambil marking. Ada yang tak valid, ada yang valid dan sebagainya. Okay. So sekarang ni habis jauh paling tinggi pun dia akan naik takat tu. Kemudian dia dah jumpa obstacle dia. Okay. Dia dah jumpa penghalang dia. X ni saya padam dulu. Saya double line kan dia. Pasal apa? Belum berlaku retracement. Okay. So sekarang kita fokus zone yang dekat sini. Kita fokus yang itu sahaja. Okay. Kita turun pada time frame weekly. Untuk time frame weekly, kita dah nampak yang mana dekat sini ada satu RBS. Okay. Dekat sini ada satu RBS. Okey. Dan dalam masa yang sama, kita boleh nampak dengan jelas dekat sini pun ada satu RBS. Okey. So, saya tak buat dua marking. Saya just jadikan dia satu marking sahaja. Saya buat macam ni. Okey. Yang ini untuk weekly wajib dia retrace dekat situ. Untuk menandakan yang mana dia akan bergerak dalam tempoh long term uptrend. Okey. Baik. So sekarang kena alert bila mana dekat sini ada RBS. Okey, kena alert. Pasal apa? Untuk price ni 134794 ni masih lagi belum berlaku retracement. Problem dia sekarang GJ ni, problem GJ sekarang ni dekat sini. Dekat weekly ada satu RBS. Itu problem GJ sekarang. Okay. So macam mana kita nak tahu sama ada dia akan terus terjun ke sini dan seterusnya membuat kenaikan adalah dengan cara kita perhatikan benda ni pada time frame daily. Okay. So sekarang saya buka time frame daily. Okay. Fokus dekat sini, bukan dekat sini. Fokus kita dekat sini, bukan dekat sini. Okay. Bila mana kita fokuskan dekat sini, weekly punya time frame, untuk daily, yes, kita tak nampak lagi lah. Kan? Sebab hari ni pun baru open candle. Semalam pun dia sekadar berlaku rejection sahaja di situ. Okay. Saya tanda dulu daily ni. Okay. Sini kita buat description dia sebagai daily. Okay, settle. So sekarang ni, saya akan aim certain zone yang mana itu merupakan zone yang sesuai untuk kita perhatikan harga apakah yang akan berlaku, sama ada rejection ataupun confirmation. Macam mana cara nak tengok benda ni ialah dengan kita kenal pasti mana SBR dia, okay, mana RBS dia. Okay. Saya zoom in, saya tunjuk contoh daripada atas ni. Okay, dia turun ke bawah. Bila dia dah turun dekat bawah, boleh nampak dengan jelas dekat kawasan ni akan berlakunya SBR. Bila mana berlakunya SBR dekat sini, GBP akan menghadapi kesukaran untuk mendaki. Ini price yang akan block GBP daripada meneruskan kenaikan. Kena clear benda ni. Okay?
Kenapa dia stop dekat sini? Kenapa dia stop dekat situ? Okey. Nampak tak ni? Sini ada satu RBS untuk daily, kan? So RBS daily ni pula merupakan penghalang kepada aras harga JPY daripada meneruskan terjunan. Macam yang saya cakap, kalau dia ada basic table formula BADA, dia ada basic apa itu trending dan juga retracement, insya-Allah dengan mudah dia akan faham video ni lah. Tapi kalau kata dia tak ada basic untuk table formula, untuk apa, macam mana konsep BADA mengenali dan membezakan setelah pun berlaku retracement ataupun tidak, then dia akan menghadapi kesukaran untuk untuk memahami video ni. Tapi macam mana sekalipun, dah bertahun-tahun saya upload video dekat YouTube, saya yakin sekiranya orang tu betul-betul nak belajar, insya-Allah dia boleh faham benda-benda ni. Okey. Baik. Jadi secara kasarnya sekarang ni, price kalau kata dia nak turun lah, kalau kata dia nak turun, dia akan turun. Setelah dia turun akan berlaku rejection, dia akan kembali ke atas, kemudian akan berlaku kembali terjunan ke bawah. Di mana zone yang kita nak entry. Yang ni tengok betul-betul. So kalau kata kita dah expect dia akan turun sampai sini dan naik ke atas, ini merupakan zone. Sekejap saya padam dulu. Ini merupakan zone yang kita boleh fokus untuk buy. Okay. Saya padam sekali lagi. Saya guna biru yang pekat sikit. Ni dia. Zone. Tak nampak apa pula. Sekejap. Jaring-jaring tu lah. Sini. Okay. And then kita expect untuk dia naik sampai atas ni kan. Jadi inilah zone yang saya akan buat entry untuk sell. Okay. The reason why saya tak trade semalam untuk copy trade follower, sebab di area sini dia dah bahaya. Okay. Kalau saya nak trade ke atas ni sahaja. Okay. Kena faham bila mana kita dah buat copy trade dan benda ni dah jadi public, so kita tak tahu orang tu dia punya deposit tu, amount of deposit tu dia datang daripada mana, duit PTBTN ke, duit MARA ke, duit BSH ke, duit tabung haji mak dia ke, dia keluarkan ke, duit gadai dia gadai bini dia ke apa ke, kita tak tahu. So for me it is better not to trade rather than risking our entry, our lot, our size, our equity. Okay. So yang terbaik sekali adalah untuk kita entry buy di kawasan ini. Manakala untuk kita sell di kawasan ini. Zone tu lah. Okay. Simple je benda tu kan, tak susah. Saya padam dulu. Okay. And then macam mana, saya dalam video ni saya dah jelaskan macam mana untuk kita recognize, sebab tadi kita sembang pasal weekly kan. Kita sembang pasal harga ni. Ini dia. Ini harga yang kita tengah sembang sekarang. Okay. Saya besarkan sikit. Ni dia. Fokus kita dekat mana? Fokus kita dekat RBS ni. Ini fokus kita. Ni dia. Okay. So sekarang decision making dia sekarang ialah sekiranya candle daily break RBS tersebut. Okay. In term of days, saya hanya ada lebih kurang hari ni dah 18, 19, 20, 21, 3 hari dekat sini, 5 hari dekat sini, kemudian 1 hari dekat sini, semuanya ada lebih kurang dalam 9 hari sahaja untuk trade dan gain in between 10 to 15% bagi akaun GMI ni lah. Okay. Tapi korang push saya macam mana sekalipun, saya tetap akan fokus dengan trading plan saya sebab my main concern is saya tak nak risikokan duit orang. Okay. Kalau rasa tak selesa, tak suka sebab saya tak ambil risiko, boleh unattach ataupun unfollow, copy orang lain, tak ada masalah. Okay. Sebab kalau kata nak kejar entry dan menginginkan profit yang tinggi,
Saya tak mampu nak buat macam tu, saya tak berani nak buat macam tu, saya takut. Carilah trader yang berani. Okay. Okay, weekly fokus kita weekly. Kalau dia turun macam mana. Okay, sekarang ni kita nak tengok pula untuk time frame kecil. Baik. Bagi time frame kecil, kita boleh nampak dekat sini. Okay. Ini dia, harga dia yang weekly ni. Alamak besarnya. Okay. Ni dia. Okay. So kita boleh nampak dekat bahagian bawah ni masih lagi belum ada solid candle close H4 di bawah aras harga weekly punya RBS. Okay, tak ada. Kalau ada, saya tunjuk contoh. Okay, dia jadi macam tu. Kemudiannya candle tu naik balik. Okay, bila dia dah naik balik, dia akan jadi macam ni. Bila dia sampai kepada point yang macam ni, and then sedaplah untuk saya buat entry sell. Tapi yang paling baik ialah sekiranya candle H4 ni yang biru ni dia dekat bawah RBS weekly. Okey, dia dekat bawah RBS weekly. Cukup cantik. Okey. So itu reason kenapa saya masih lagi belum buat sebarang entry. Sebab kita nak kalau boleh kita punya entry secure. Okay. Kemudian daripada segi actually video ni saya nak tunjuk macam mana kita nak trace apa yang akan berlaku dan sebagainya, tapi disebabkan RBS time frame weekly yang tuan-tuan boleh tengok tadi ada pula sangkut kat sini pula dah. Okey. Buy right sebenarnya sekarang ni JJ dah naik, dia naik. Okey. Saya buat lagi sekali. Dia naik. Kemudian dia turun. Okey. Saya guna line yang besar sikit. Okey. Buy right sebenarnya macam ni lah. Naik. Kemudian dia naik lagi. Okey, seterusnya dia turun dan dia turun macam tu ataupun macam tu, antara dua ni. Okey. Setelah dia turun akan berlaku kenaikan. So sekarang kita punya concern ialah sama ada dia akan close di bawah RBS weekly ataupun tak. Maknanya sekarang okey, apa yang sedang berlaku ialah retracement. Okey. So retracement, you all kena aware yang mana untuk GBP JPY kita kena standby untuk buy. Problem sekarang kita tak tahu kita nak buy dekat mana. Saya pun tak tahu. Sama ada dekat sini 138778 ataupun dekat sini 134824. Saya pun tak tahu. Jangan ingat saya boleh predict macam mana dia nak pergi masa depan pula. Dah, saya pun tak tahu. Okay. Tapi kita boleh, kita punya imagination tu kena tinggi lah. Macam saya cakap tadi, kan? Saya nak H4 tu turun macam ni, setelah H4 tu turun macam tu, and then saya nak dia naik. Dia duduk betul-betul bawah RBS weekly. Kalau dia tak duduk bawah RBS weekly, contoh, dia duduk dekat mana tau? Dia duduk dekat RBS daily ni. Lagi cantik, steady. Memang sedap. Memang boleh sell. Okay. Itu perancangan saya setakat inilah. Okay. Untuk copy trade. Untuk minggu 2 yang terakhir ni, saya trade untuk JMI. So insyaAllah doakan saya. Okay. Boleh nampak dekat sini, ni RBS daily, yang ni RBS weekly. So kalau kata H4 boleh buat closing lebih rendah daripada RBS daily dan juga RBS weekly ni, memang sedap lah. Memang sedap. Okay. Kalau berani nak ambil risiko sell dekat area sini ataupun sell dekat area sini ataupun sini, terpulang, tak ada masalah. Sell. Saya tak ada masa sebenarnya untuk semalam dan pagi tadi nak buy kat sini, tak dan. Dah bubuh dah buy limit, tak trigger pula dah. Sayang, tak ada rezeki kan, nak buat macam mana.
Sini pun banyak dia punya pit stop ni. Macam mana nak buat confirmation ataupun rejection zone adalah dengan cara mengenal ataupun faham apa itu SBR dan juga RBS. Inilah tadi dekat candle merah H1 ni saya ada buat buy limit 1 sen. Tapi tak trigger, tak ada rezeki. Sayang, macam mana? Tak apalah. Okay. So itu sahaja video saya. Video saya kali ini saya tegaskan sekali lagi ni adalah untuk student. Dan saya harap tuan-tuan boleh faham, gunakan kesempatan masa yang ada untuk belajar sebaik-baiknya. Sebab bila mana kita trade, cara yang terbaik untuk kita trade, untuk kita belajar, cara yang terbaik untuk kita belajar ialah bila kita trade. Dan bila mana kita trade, kita jangan trade account demo. Pada saya buang masa trade account demo. Bukan sebab tak thrill, tak trigger, apa, tak feel, apa benda semua tak. Tapi sayang duit kan, sayang. Benda tu bukannya senang nak cari duit kan. Let's say sebagai contoh, saya sering nasihatkan untuk depo $100. Tapi kalau kata $100 ni dia tidak membawa sebarang kesan kepada orang yang depo tu tadi. Depo $1,000. Kalau $1,000 tak memberi kesan, dia rasa duit tu sikit lagi, dia mampu. Tak ada masalah, boleh $10,000. Okey je. Lepas tu trade lah. Saya akan ceritalah, $100 0.01, $1,000 0.10, $10,000 sama dengan $1. Tak ada masalah. Bila mana start dia trade, dia akan loss. Bila mana dia loss, kita akan ajar dia macam mana nak cover up by percentage. Okay. Saya dah bertahun saya tak mengajar. Saya harap tuan-tuan boleh ampunkan salah silap saya yang mana saya kurang. Dah berkarat dah 3 tahun, 4 tahun, lebih kurang macam tu lah. So, saya harap video ni dapat memberikan penerangan dan penjelasan yang baik berkenaan dengan CR zone, confirmation dan rejection zone. Seterusnya untuk kita membaca apakah yang sedang berlaku sekarang, sama ada retracement, trending dan sebagainya. Okay. Macam kita dah nampak yang mana time frame weekly ni, apa yang sedang berlaku ialah retracement. Maknanya kita standby untuk sell. Kalau trending bermaksud kita nak standby untuk, kalau trending kita nak standby untuk, retracement standby untuk buy, manakala trending kita standby untuk sell. Okay. Mudah je sifir dia. Okay. Daily pula sedang berlaku retracement ataupun trending sedang berlaku retracement. So standby untuk buy. H4 pula apa yang sedang berlaku? H4 sedang berlaku retracement. Okey. Sedang berlaku retracement. Jadi sekarang ni dia nak trending balik. Jadi untuk H4 sebenarnya kita nak kena entry apa sekarang ni? Dia sedang berlaku retracement, sekarang ni dia nak trending balik. Jadi sekarang ni dia masih lagi berlaku retracement. Bila mana dia sedang berlaku retracement, kita entry untuk sell. Okey. Kita aim untuk sell. Baik. Daripada weekly, daily, weekly dia sedang berlaku retracement, so kita nak entry atas ni. Actually kita dah masuk tengah jalan lah. Daily pun sama. So kita mengharapkan kalau kata boleh dia turun lebih rendah daripada RBS weekly dan daily. Manakala untuk H4 pula sedang berlaku retracement, kita boleh aim untuk sell dan seterusnya kita mengharapkan supaya dia trending ke bawah. Okay. Tapi bijak ataupun tidak untuk kita entry ke bahagian atas ni, kalau tiba-tiba dia terbang macam mana? Pasal apa? Daily dengan weekly dah bagi signal untuk buy. Ada kemungkinan akan berlakunya rejection dekat RBS ni tadi. Macam saya tunjuk tadi. Saya ulang sekali lagi. Okay. Dia turun sini. Allah besarnya. Okay. Dia turun bawah ni. Lepas dia turun, dia terbang naik. Kalau jadi macam tu, tak mengucap. Kan? Sebab tu, walaupun kita aim, sekarang ni retracement yang sedang berlaku pada time frame H4 dan kita boleh fokus untuk sell. Tapi kena ingat, kalau price berada ataupun berlega dalam kawasan ni, dia lebih tinggi daripada RBS weekly dan juga RBS daily. Bahaya, cukup bahaya. Okay. So biarkan dulu, kita biar market buat kerja. Sabar, relax, tenang-tenang. Okay.
Baik, sekian saja video daripada saya. Mudah-mudahan video ini membantu tuan-tuan, insya-Allah. Kalau rasa tak nak follow saya, boleh unfollow. Setelah dengar saya punya penjelasan tentang trading plan dan sebagainya, apa yang saya nak buat. Sebab mungkin ada orang tak setuju, mungkin dia kata, JJ ni nak turun lagi ni, boleh sell je kan. So tak ada masalah, dan saya cakap ni bukanlah dengan perasaan angkuh, riak, sombong, takabur dan sebagainya. Tak. Tujuan saya kongsi benda ni sebab saya nak cerita trading plan saya. Maksud kata risiko dia. Okay. So bila mana tuan-tuan dah tahu risiko, tuan-tuan boleh buat keputusan sama ada untuk attach ataupun unattach account tersebut. Okay. Itu tujuan dia. Jadi memanglah saya buat trading plan, saya buat sharing video dan sebagainya untuk tuan-tuan buat keputusan sama ada relevan ataupun tidak untuk follow account tersebut. Okay. Sekian saja daripada saya. Mohon maaf banyak-banyak. Dua dalam satu lah. Ilmu dan dalam masa yang sama untuk investor semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.